Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum itu, kamu sudah diajar bagaimana menggunakan prosedur dalam kod arahan Python. Pada hari ini, kamu akan diajar bagaimana menggunakan function dalam kod arahan Python. Okey, kita akan buat melalui aktiviti demi aktiviti. Okey, kita tengok dulu aktiviti 1. Hasilkan satu rumus untuk mengira isi padu silinder. Jejari 7, tinggi 10, pi tetap 3.142. Jadi pertama sekali ialah kita buka idle Python. Okey, pergi dekat file, new file. Okey, pertama sekali ialah kita isytihar dulu pemboleh ubah. Pi sama dengan pi, jejari dululah. Jejari sama dengan 7 berdasarkan soalan tadi. Tinggi sama dengan 10, pi sama dengan 3.142. Jadi kita type isi padu silinder. Kita buat satu pemboleh ubah, nama dia isi padu silinder, di mana dia punya rumus pi j kuasa 2t. Jadi pi darab dengan j jejari lah. Begini pun boleh, ataupun beginilah, pi j kuasa 2 tinggi, darab tinggi. Yang ini kuasa 2 sebab double bintang. Ini ada satu bintang, maksudnya kali lah. Okey, kemudian kita tulis string. Kita mengayat lah isi padu. Kita cantik sikit lah. Isi padu silinder. Isi padu bagi silinder ialah, okey, letak koma, isi padu silinder. Jadi dia akan kira isi padu silinder, akan keluar macam ni lah, isi padu silinder. Jadi kita run modul dulu, akan okey. Kemudian pergi desktop, type function. Ini sudah function, apa-apa je nama. Okey, isi padu silinder ialah 1539.58. Okey, aktiviti seterusnya samakan. Okey, aktiviti 2, hasilkan satu rumus untuk mengira isi padu 3 silinder. Okey, jadi kita copy paste lah. Kita menghasilkan 3 silinder. Kita tengok dululah. Jejari 7, 10, 5, 7, 14, 3. Okey, 7, 10, 5, 7, 14, 3. 14, 3. Ini kasih ayat lah. Tiada masalah kalau tidak mengayat. Pertama, kedua dan ketiga. Jadi kita run modul, si okey saja. Baca sendirilah. Baca sendiri. Dapat sudah dia punya output. Okey, seterusnya aktiviti ketiga. Sama macam tadi. Inilah outputnya. Sama. Okey,
hasilkan satu rumus untuk mengira isi padu silinder dengan menggunakan function. Tadi kita tidak menggunakan function langsung. Kali ini kita guna function. Bagaimana kita mahu menggunakan function? Key utama ialah define. Kita buat sub atau cara. Asal kita define, kita sudah buat sub atau cara. Define silinder, jejari, tinggi. Ini pun boleh ubah. Jejari dan tinggi ini akan berubah-ubah nilai. Dan jangan lupa titik bertindih ya. Baru dapat indent secara automatik. Maka kita letak nilai pi disebabkan dia tetap. Kita letaklah 3.142. Kemudian kita buat satu pemboleh ubah isi padu silinder sama dengan pi jejari kuasa 2 kali dengan tinggi. Maka inilah yang membezakan antara prosedur dengan function. Prosedur tiada return. Kalau function ada return. Jadi return isi padu silinder. Return ini maksudnya kita mahu memulangkan nilai isi padu silinder. Jadi kita type lagi, kita buat atau cara utama. Yang tadi sub atau cara, kali ini kita buat atau cara utama silinder. Ini berdasarkan aktiviti tadilah 7, 10. Betul kan aktiviti tadi? 7, 10. Maka kita run kosong. Kenapa kosong? Sebab kita tidak hasilkan print. Print isi padu silinder ialah mana-mana je. Mau space tidak space tak ada masalah. Okey. Kemudian kita run. Okey. Macam mana dia beroperasi? Dia akan print isi padu silinder ialah. Lepas tu dia memanggil di sini. Dia memanggil. Dia letak jejari 7. Tingginya 10. Maka pi ini tetap 3.142. Dia kemudian dia mengira pi darab jejari kuasa 2 darab tinggi. Maka dapatlah isi padu silinder. Yang kita mahu pulangkan ialah isi padu silinder. Jadi inilah nilai yang dipulangkan. Apa akan jadi kalau saya buang return? Kita kasih run, kasih OK. Isi padu silinder ialah none. Dia akan keluar none. Tiada benda yang dipulangkan. Jadi kena kasih return lah. Return isi padu silinder. Itu adalah aktiviti 3. Okey, untuk aktiviti 4 sama macam tadi. Ni untuk 3 silinder. 7, 10, jejari 7, tinggi 10, jejari 5, tinggi 7, jejari 14, tinggi 3. Jadi kita tukarlah nilai. Nilai tukar je. 7, 10, 5, 7. 10, 5, 7.
14 3. Mau kasih cantik sikit. Pertama, kedua, ketiga. Yang ni saya kasih tutup lah dulu supaya kurang menyemak. Okey, kita kasih run. Okey, outputnya sama macam tadi, cuma ini pendek lah. Saya bandingkan kod arahan tadi. Kod arahan tadi ini panjang, jadi dengan menggunakan function, kod arahan itu menjadi pendek dan senang untuk kita kesan di mana dia punya lalat. Kalau tidak, kalau ada berlakunya lalat, adakah kamu sanggup mencari di sini? Kena tengok satu-satu. Jadi ini boleh memeningkan kepala kita lah. Jadi kita gunalah function macam gini, simple saja. Jadi kita teruskan kepada aktiviti sudah kan, aktiviti 2. Okey, ini masukkan input. Dah kedapatan sudah di situ, tapi tidak apalah. Jadi kita buat jejari sama dengan int input. Kita bagi arahan, masukkan jejari silinder. Mau cepat copy paste lah. Be smart. Masukkan tinggi silinder. Kita masuk okey, sebelum itu saya buat ni lah. Ini sama je, ini komen, tiada apa-apa masalah. Sub atau cara, yang ini atau cara utama. Kalau buat tadi, yang tadi tiada masalah. Ini untuk panduan kepada pengatur cara lah, macam cikgu juga. Okey, kemudian kita run modul. Masukkan jejari silinder. Tadi macam tadi, 7, enter. Masukkan tinggi silinder 10, 0. Tiada apa. Maknanya kamu tiada print di sini. Print isi padu silinder ialah silinder jejari tinggi. Okey, kita kasih run modul. Okey saja. Kita letak 7, 10. Maka dapatlah jawapan. Jadi macam mana benda ini beroperasi? Kita tutup dululah. Saya run modul 7, 10. Sama macam tadi. Jadi kita tengok dulu. Okey. Tengok atur cara utama, jejari, kemudian kita kasih input, kita arahkan supaya masukkan jejari silinder. Yang inilah. Masukkan jejari silinder.
kita letak 7, maka dia akan jejari itu simpan 7, tinggi itu ialah 10. Masukkan tinggi silinder, sama macam inilah. Maka sampai di sini isi padu silinder ialah dia akan baca di sini. Kemudian yang ini dapat daripada mana? Dari sini dia panggil di sini. Maka dia kira, kita sudah simpan sudah tadi jejarinya 7, tingginya 10, jadi dia simpan, jadi 7, 10, maka dia akan kira dapatlah isi padu silinder. Dia pulangkan isi padu silinder 1539.58, dia pulanglah. Jadi dapat sudah pulangkan nilai. Maka itulah outputnya. Jadi kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Setakat itu sahaja pada hari ini. Terima kasih kerana mengikuti video ini. Diharapkan bermanfaat. Seterusnya saya akan ajar konsep function dan prosedur. Tadi kita hanya praktikal saja. Ada satu lagi function, iaitu built-in function. Built-in function. Okey. Sekian, terima kasih.